So kita tengok bahagian ni. Ini bahagian F. Hitung luas bagi setiap rantau berlorek yang berikut. Okay. So bila kita tengok contoh yang pertama ni, dia beri kita dua persamaan. Persamaan pertama ni, ini persamaan kuadratik. Kita tahu persamaan kuadratik ni graf dia parabola. Inilah graf dia. Persamaan kedua ni, y sama dengan x. Inilah dia, garis lurus. Dan kita nak cari luas di sini. So, apa yang kita belajar sebelum ni ialah kalau kita ada satu graf, katakan kita ada graf ini. Saya sengaja ambil graf yang dia bagi tu. Kalau kita kamiukan dari 0 hingga 3, kita kamiukan dari 0 hingga 3, apa yang kita dapat ialah luas di bawah graf dari graf tu sampai ke paksi X. So luas dia nampak sebegitu. Okay. So bila kita kamiukan ini, kita dapat luas ini. Tapi kalau kita tengok ni, dia tak mau bahagian bawah yang berbentuk segitiga ni. Ini dia tak mau. Okay. Kalau kita tak mau bahagian yang berbentuk segitiga ni, maksudnya lebih kurang macam ni. Saya letak dalam warna hijau. Yang berbentuk segitiga ni dia tak mau. Kita perlu tolakkan luas segitiga. Okay. So itulah salah satu cara untuk buat dia. Maksudnya kita nak cari luas ni, kita kamiukan 0 sampai 3, 4x tolak x kuasa 2 dx. Bila kita kamiukan ini, ingatlah apa yang kita dapat ialah dari sini sampai sini. Luas kita terlalu besar, kita perlu tolakkan bahagian berbentuk segitiga ni. Nak cari luas segitiga ni senang saja. Kita tahu segitiga tepat ni luas dia setengah kali tapak kali tinggi. Tapak kita boleh nampak secara jelas, tapak dia 3. Tinggi dia pun tak susah sangat, sebab kalau x dia ambil nilai 3, y dia pun sama dengan x. Y dia pun ambil nilai 3 juga. Dari persamaan itu kita boleh tahu y dan x dia sama. Kalau tapak 3, tinggi pun 3. Dan kita nak cari luas segitiga ni, kita hanya perlu buat setengah kali 3 kali 3. So itulah luas segitiga yang kita perlu tolakkan supaya kita dapat rantau berlolek. Dan kita teruskan saja untuk buat pengamiran ni. So caranya kita tambah 1 kepada kuasa 4x kuasa 2 bagi 2. Okay, ini x kuasa 2 kita kamiukan jadi x kuasa 3 bagi 3. Lepas tu kita letak kurungan macam ni, 3 kosong. Dan bahagian segitiga tu kita dapat 9/2. Okay. Yang depan tu kita perlu ganti nilai. 4 dan 2 saya potong dulu, dapat 2. 2x kuasa 2. Masukkan hak atas dulu. Hak atas ialah 3. 3 ni kita masukkan ke dalam x, sini dan sini. So bila kita masukkan, kita dapat 2, 3 kuasa 2, 3 kuasa 3. Bila saya masukkan hak bawah saya kosong, saya masukkan kosong ke sini dan ke sini, semua hak hilang, jadi kosong, jadi sifar. So tinggal ni tolak 9/2. Lepas tu saya tekan kalkulator lah. 2 kali 9 tolak 27 tolak 9/2
saya terlupa nak bahagi 3. Bagi 3 ni sudah lupa. Okey, kira lagi. 2 kali 3 kuasa 2 tolak 9 per 2. Nah, jawapan dia 9 per 2. Unit kuasa 2. Ini luas lah. So kita sebenarnya ada cara lain untuk buat ni. Kalau kita tak mau guna cara ini ya, cara luas segitiga setengah kali tapak kali tinggi ya, ada satu lagi cara untuk buat dia. Caranya saya tunjuk di tepi ni. Okay. So saya label cara kedua. Cara kedua. Okey, kalau kita nak guna cara lain, cara dia saya letak di sini ya, luas. Mula-mula bila kita nak cari luas berwarna merah ni, cara dia sama saja. So bahagian depan sama. 0, 3, 4x tolak x kuasa 2 dx. Itu bahagian depan. Bahagian belakang pula. Bahagian belakang ni saya tak mau guna luas segitiga. Ada cara alternatif. Cara alternatif ialah pengamiran. Kita kamiukan y sama dengan x ni. Kita cari luas di bawah garis lurus ni. Konsep pengamiran ialah cari luas di bawah garis lurus. So saya kamiukan dari 0 ke 3. Kamiukan garis lurus ni x lah. Sebab y sama dengan x kan. Kita kamiukan x. Ini pun boleh. Buat pengamilan. Tak mau guna luas segitiga, buat pengamilan sahaja. Boleh juga. So bahagian depan tu sama lah. Okay? Sama macam ni. Okay. So saya salin saja. 4x kuasa 2 per 2, x kuasa 3 per 3, 3 kosong. Okay. Bahagian belakang tu saya buat pengamiran. Kamiukan x kuasa 1 jadi x kuasa 2 per 2, 3 kosong. Lepas tu bahagian depan tu salin sajalah tadi ya. 2, 3 kuasa 2 tolak 3 kuasa 3 per 3. Okay. So bahagian belakang tu ganti 3 dulu. 3 kuasa 2 per 2. Ganti kosong hilang. Semua hilang. Okay, tinggal ni saja. Ya. Dalam kosong hilang. Tak semestinya sebenarnya. Untuk case ni ya. Kosong masuk sini. 0 kuasa 2 per 2. Semua hilang. Kalau dia lain sikit lah. Katakan macam ni. Kalau kita ada x tambah 1 kuasa 2 per 2. Ganti kosong dia tak hilang. Bayangkan kosong ganti ke sini. 0 tambah 1 masih ada nilai ya. So tak hilang. Kena fikir lah. Jangan sentiasa anggap kosong masuk semua hilang. Tak semesti. So untuk ni betul dia hilang. Untuk ni tidak. Okay, so kita tekan kalkulator. Kita tekan kalkulator. Bahagian depan tu 2 kali 9 tolak 9 tolak 9 per 2. Dapat balik jawapannya sama macam tadi. 9 per 2 unit kuasa 2. So itulah yang kita dapat. Okay, so dua cara lah. Okay. Cara pertama guna luas segitiga. Cara kedua guna pengamiran sahaja. Okay, kita tengok soalan lagi ya. Bahagian B ni. Okay. So sekali lagi kita diberi dua persamaan yang mewakili graf lengkung ni. Persamaan dia y sama dengan x kuasa 2 tambah 1. Garis lurus ni y sama dengan negatif 2x tambah 16. So ada dua persamaan dan kita
kita fikir macam ni ya. Bila saya kamilkan lengkung ni, katakan dari 0 sampai 3. Dari 0 sampai 3 saya kamilkan. Saya kamilkan dari 0 sampai 3, kamilkan lengkung ni. Apa yang saya dapat ialah luas di bawah lengkung. Inilah dia. Dan sebelah kanan tu segitiga. Segitiga ni ada 2 cara. Setengah kali tapak. Tapak ni 8 tolak 3, dapatlah 5. Tinggi 10 lah. So cara pertama, setengah kali tapak kali tinggi untuk dapatkan segitiga ni. Tetapi kali ni kita perlu tambah. Tengok gambar raja, kena fikir lah. Sebab penggambaran ni hanya tempat ni saja. So ini kita perlu tambahkan segitiga tu. Tadi perlu tolak sebab luas tadi tu besar sangat. Besar sangat, kena tolakkan segitiga ni. So kadang-kala kena tolak, kadang-kala kena tambah. Bila nak tambah, nak tolak, tengoklah gambar raja untuk fahamkan. So ini luas dia. So kita buatkan, kamilkan X kuasa 3 per 3. Kamilkan 1 jadi X. Lepas tu 3 kosong. Luas segitiga tu 25. Lepas tu kita masukkan nilai. Masukkan 3 atas. Masukkan hak bawah kosong. Semua hilang. So lepas tu dapatlah 9 tambah 3 12 37. So itulah dia. So sama seperti tadi, kalau kita tak mau guna luas segitiga, kita boleh guna cara pengamilan. Saya tunjukkan juga cara kedua ni. Cara kedua, guna pengamilan saja. So bahagian depan tu sama macam tadi. Bahagian segitiga tu, kalau kita nak kamilkan, kita perlu guna persamaan ini. Sebab segitiga ni ialah luas di bawah garis ini. So kamilkan garis lurus ini dari 3 sampai 8. Kamilkan dari 3 sampai 8, negatif 2x tambah 16. Kamilkan macam ni. Bahagian depan tu sama macam tadi, saya salin saja. Bahagian belakang ni kena kamilkan. Bayangkan ini negatif 2x kuasa 1. Kuasa 1 bila kamilkan dia jadi kuasa 2. Bagi 2. 16 kamilkan jadi 16x. 8, 3. 2 ni boleh potong. Bahagian depan sama macam tadi, 3 kuasa 3 tambah 3. Bahagian belakang ni negatif 64 tambah 16 kali 8 tolak. Sekarang saya masukkan hak bawah. Negatif 3 kuasa 2, negatif 9. 16 kali 3. Lepas tu 9 tambah 3 tolak 6, 4 tambah 16 kali 8 tambah 9 tolak 48, dapatlah 37. So jawapan sama seperti tadi, 37 unit kuasa 2. So itulah dia.
So sekali lagi kita boleh nampak kadangkala kamu boleh guna luas segitiga. Kalau tak mau guna luas segitiga, gunalah pengamuran. Okay. Kedua-dua cara tu boleh ya. Okay. So kita sambung. So ini sudah siap. Dia banyak keadaan lah. Okay. So kita tengok 4 soalan di bawah tu, kita pun sudah tahu lah banyak keadaan di mana lantau yang berlolek tu memang berbeza-beza. So katakan saya tunjuk satu lagi soalan yang nampak pelik. Okay. Soalan satu ini nampak pelik sikit. So pelik sikit lah. Sebab apa? Sebab kita tengok luas ni kita mula-mula lantau berlolek ni di bawah paksi X. Kalau kamu masih ingat apa yang kita belajar sebelum ni, kita commute-kan. Bila kita ada kawasan yang bernilai negatif ni di bawah paksi X ni, bila kita commute-kan, kita akan dapat nilai negatif. Okay. So maksudnya macam ni bila saya commute-kan, nak commute-kan pun tak boleh buat dulu. Okey, saya buat pemfaktoran dulu. Y sama dengan X kuasa 2 tolak 5X. Saya faktorkan. Bila Y sama dengan 0, X kita ialah 0 dan 5. 0 ialah pintasan X di sini, 5 ialah sini. So kita tahu nilai ni nilai ni penting, kita perlu faktorkan dan carikan 5 di situ. Okay, bila dapat 5 ni, okay, saya buat pengamiran dari 0 sampai 5 dan saya commute-kan kuadratik tu. Apa yang saya dapat ialah tempat ni. Tapi tempat ni luas di bawah paksi X. Kalau luas di bawah paksi X, kita akan dapat nilai negatif. So kita perlu letak modulus. Saya panggil ni luas 1 lah. Okay, luas 1 So ini saya label luas 1. Okay. So saya commute-kan X kuasa 3 bagi 3, 5X kuasa 2 bagi 2, 5 kosong, letak modulus, ganti 5 ke dalam, 5 kuasa 3 125 per 3, ganti 5 ke sebutan kedua 125 per 2, ganti kosong, semua hilang. Lepas tu tekan calculator, 125 per 3 tolak 125 per 2, dapatlah nilai negatif 125 per 6. Dapat nilai negatif memang biasa sebab luas kita di bawah paksi X. Memang biasa dapat negatif, tapi kita ada modulus di situ dan dia jadi positif. Itu luas 1 saja. Bahagian atas tu kita perlu tengok lagi. Bahagian atas ni nak carikan luas ni ada beberapa cara. Cara pertama ialah kita cari luas segitiga ni. Lepas tu tolak luas yang kecil ni. Okay. Luas yang kecil tu luas di bawah parabola. Luas di bawah parabola. So saya panggil ni A2. Nak cari A2, kita guna segitiga, setengah kali tapak
kali tinggi. Lepas tu tolakkan luas yang berwarna biru tu. Itu luas di bawah parabola. Kita perlu kamilkan dari 5 sampai 6 lah. 5 sampai 6. Kita kamilkan kuadratik ni. Macam ni. Lepas tu kita kirakan 18 X kuasa 3 per 3, 5X kuasa 2 per 2, 65. Masukkan 6 ke dalam. 6 kuasa 3, 216. Bagi 3, dapatlah 72. Masukkan 6 ke sebutan kedua. 5 kali 36 bagi 2, dapat 90. Tolak. Sekarang kita masukkan 5 ke dalam X. 5 kuasa 3, 125 per 3. Masukkan 5 ke sebutan kedua tu. 125 per 2. Okay, lepas tu kirakan dapatlah 91 per 6. Ini luas kedua ni. Okay. So selepas tu kita tambahkan. So luas ialah A1 tambah A2 125 per 6 tambah dengan 91 per 6. Dapatlah 36. So itulah cara dia. Kita kena bahagikan luas berlolet tu kepada beberapa bahagian untuk buatkan itu. Okay. So ini sudah siap. So kita tengok lagi. Kalau soalan 2 ni senang saja. Soalan 2 cari luas ni. Lepas tu cari luas ini dan tambahkan. Ini biasalah. Okay. Soalan 3 ni. Soalan 3 kita boleh guna formula di mana luas dia menghadap ke paksi Y ya. Katakan ini dan ini. So luas dia menghadap ke paksi Y. So ini A1, ini A2. Okay, so kita bincang bahagian depan saja. Macam mana kita nak mulakan dia. A1 ni boleh guna luas segitiga setengah kali tapak kali tinggi. Tapak macam mana nak tapak nak tengok ni. 1 kan, sini sampai sini 1 lah. Tinggi sini sampai sini tinggi. Tapak kali tinggi ya. Itu luas pertama tu. Okay. Tapaklah 1. Lepas tu luas kedua tu A2. Itu kena buat pengamiran. So kalau kamu masih ingat nak cari luas itu sebab dia menghadap ke paksi Y ya. Kita perlu susun persamaan dia supaya kita dapat X dalam sebutan Y. So macam ni ya. X sama dengan 4 per Y kuasa 2. Saya susun semula. So kita perlu kamilkan semua dalam sebutan Y. Okay. So sama juga di sini bila kita nak tengok had bawah dan had atas kita tengok paksi Y juga. Had bawah 2, had atas 3. So kita guna 2 sampai 3. Kita kamilkan dari 2 sampai 3 dan kita kamilkan persamaan X dalam sebutan Y. Kamilkan ini. Ini maksudnya 4Y kuasa negeri 2.
macam ni ya. So kita kamilkan 4y kuasa negatif 2 dy. Dan bila kita kamilkan jadi ini tambah 1 kepada kuasa, dapatlah 3 2, dan kita dapat negatif 4 per y 3 2. Lepas tu kita masukkan nilai, masukkan 3 dulu, lepas tu masukkan 2. Lepas tu kita kira negatif 4 per 3 tambah 2, dapatlah 2 per 3. Lepas tu luas ialah A1 tambah A2, 1 tambah 2 per 3, 1 2 per 3. So ini kita guna konsep luas yang menghadap ke paksi Y. Sebab kita tengok bentuk dia memang lekat pada paksi Y ya. So kita guna konsep tu. So soalan 4 pula. Ini pun nampak macam luar biasa sikit lah. So saya bincang sedikit untuk ni. Mula-mula kita perlu faktorkan ni kepada x tambah 1, x tolak 1. Supaya bila y sama 0 kan, kita dapat x tambah 1 sama dengan 0, dapatlah x sama dengan negatif 1. Ini sama dengan 0, dapatlah x sama dengan 1. So itulah negatif 1 dan 1 pada paksi x. Pada paksi x negatif 1 dan 1. Kita nak cari ini supaya kita boleh cari luas di bawah ni dulu. Luas di bawah ni saya panggil A1. Yang atas tu saya panggil A2. A1 ni kita hanya perlu kamilkan dari negatif 1 sampai 1. Dan kita nak kamilkan ini. Sebab dia luas dari graf itu ke paksi x dari graf ini. So kita kamilkan x kuasa 2 tolak 1. Dan sebab luas dia di bawah paksi x, kita akan dapat nilai negatif So kita perlu modulus. Okay. So lepas tu x kuasa 3 per 3 x 1 negatif 1, masukkan nilai, tolak, masukkan hak bawah. Lepas tu kita kirakan, kita akan dapat negatif. Kalau tak dapat negatif, maksudnya ada sesuatu yang tak berkenaan. So kita dapat negatif 4 per 3, tapi ada modulus, dapatlah 4 per 3. Itu A1. A2 ni ya. Kenapa kena ada modulus pada negatif? Kalau luas dia di bawah paksi x, dia akan dapat luas yang bernilai negatif. Dan kita tak mau negatif, kita letaklah modulus. Modulus. Ya, letak modulus supaya dia jadi positif. So kita letak modulus bila luas dia di bawah paksi x sahaja. Katakan luas A2 ni tak perlu, sebab ini di atas paksi x. Okay. So A2 ni caranya, kita kamilkan lengkung atas ni, dan kita akan dapat luas sebesar tu. Selepas tu kita perlu tolakkan luas yang kita tak mau ni. So itulah A2. A2 rumit sikit. A2 ni mula-mula kita kamilkan dari 0 sampai 2. Sini 2. 0 sampai 2. Kita kamilkan lengkung atas ni. Apa yang kita dapat ialah luas berwarna biru ni. Okay, so kita kamilkan dia
negatif X kuasa 2 tambah 2X tambah 3. Dapatlah luas berwarna biru ni. Lepas tu kita tolakkan luas yang berwarna hijau tu. Luas berwarna hijau tu kita mengambil persamaan ini ya. Sebab tengok luas dia, tengok lengkung dia berpusing macam ni ya. So sampai sini ini memanglah luas yang mengambil persamaan ini. X kuasa 2 tolak 1. Dan had bawah dia 1, had atas dia 2. Macam tu lah. Dan selepas tu kita kamilkan. Jadi X kuasa 3, 2X kuasa 2. Yang penting ialah kita perlu tahu macam mana kita nak bahagikan luas dia kepada bahagian yang sesuai. So itu masalah besar untuk ramai. Dia tengok soalan, dia pun tak tahu macam mana nak potong lah rantau berlolek tu. Okay. Kamiuran tu saya anggap sudah okey. Saya kamil secara terus. Lepas tu saya masuk nilai hak atas dulu. 8 per 2, 4, 6. Masuk kosong semua hilang. Masuk 2, 8 per 3. Masuk 1 per 3 tolak 1. Okey, dan kita kira dapatlah 6. Okey, so A1 tambah A2. 4 per 3 tambah 6. Okey, 4 per 3 tambah 6 dapatlah 22 per 3. Okay. So sudah siap. Kita apa yang kita belajar di sini memang semua soalan yang lebih susah. So itulah sebab kita tengok satu demi satu. Okay. So sekarang kita masuk pula tajuk lain. Tajuk ni isi padu. Isi padu janaan. Apabila rantau berlorek dikisarkan melalui 360 darjah pada paksi X. Apa maksud dia? Saya bagi satu contoh yang mudah dulu. Katakan saya ada satu graf yang mudah macam ni. Y sama dengan Fx dari A sampai B. Okay. Kita bincang luas dia dulu. Nak cari luas dia, kita kamilkan dari A sampai B, kamilkan Fx. Macam tu saja. Nak cari luas. Sekarang nak cari isi padu pula. Isi padu. Okay. Saya letak formula luas ni di bawah sikit. Nanti isi padu ni saya nak lukiskan untuk kamu bayangkan macam mana isi padu dia nampak. Okay. So isi padu kita, nama dia memang panjang. Isi padu janaan apabila rantau berlolek dikisarkan melalui 360 darjah pada paksi X. Maksudnya dia pusing. Dia pusing paksi X ni. Pusing ya. Okay. Bayangkan ini luas ini pusing pada paksi X. Macam satu kipas dia pusing pada paksi X. So dia akan membentuk satu bentuk macam ni. Bayangkan bila dia pusing dari atas, dia pusing boleh sampai bawah.
Dan dia pusing, boleh bentuk satu bulatan sebenarnya. Kalau kamu boleh bayangkan, dia akan bentuk satu bentuk macam ni. Macam satu mangkuk. So dia bentuk satu. Bila dia pusing, dia bentuk satu bentuk macam ini. Dan nak cari isi padu dia, apakah formula yang kita nak guna? So isi padu dia berkaitan dengan luas sebenarnya. Kita hanya perlu tulis semula luas ni, dan kita hanya perlu letak dua nilai tambahan. Salah satu ialah pi di depan, yang kedua ialah kuasa 2 untuk persamaan tersebut. Dia akan jadi isi padu. Letak pi dan letak kuasa 2. Letak pi, letak kuasa 2. Kenapa letak pi, letak kuasa 2 jadi isi padu, tak perlu tahulah. Okay. Dia lebih kurang macam pi R kuasa 2. Pi R kuasa 2 itu luas bulatan kan. Memang dia ada kaitan dengan luas bulatan. So, letak pi, letak kuasa 2, jadilah isi padu. Macam tu. Okay. So, itulah formula dia. So, kita perlu ada konsep yang kuat pada luas. Lepas tu isi padu, konsep yang sama saja. Letaklah pi, letaklah kuasa 2. Kalau tak boleh bayangkan bila dia pusing pada paksi X, dia nampak macam mana. Kalau tak dapat bayangkan bentuk dia, tak apa. Isi padu dia, formula memang macam ni. Kita masih boleh cari. Okay, tengok contoh. So, mula-mula kita bincang, kalau nak cari luas, kita buat macam mana? Nak cari luas, kita kamilkan dari -2 sampai 4, kamilkan ini. Okay. So, tadi saya sudah bincang, bila nak cari isi padu pula, kita hanya perlu letak pi dan kuasa 2 kan persamaan yang diberi itu. So, kamu akan dapati kalau saya sudah faham luas, nak faham isi padu pun tak susah. Letaklah pi di depan. Ini luas kan. So, ini fungsi yang kita nak kamilkan kan. Kita kuasa 2 kan dia. So, jadilah isi padu. Okay, sekarang kita nak teruskan. Ada kuasa 2 di sini macam mana? Ada pi di depan macam mana? Pi ni tak perlu buat apa-apa, letaklah di situ saja. Tapi kuasa 2 ni kita perlu kembangkan dia. Kembangkan dia. So macam ni. Negatif setengah X kuasa 2 tambah 8. Negatif setengah X kuasa 2 tambah 8. Darab, dan darab. Dapatlah 1/4 X kuasa 4 tolak 4X kuasa 2 tolak 4X kuasa 2 tambah 64 dan dapatlah ni. So kita, bila kita sudah kembangkan itu, kita dapatlah ini. Kita letak terus ni dan kita kamilkan ni. Nak kamilkan ni, kuasa 4 jadi kuasa 5. Kuasa 5 di bawah. 5 kali 4 20. 8X kuasa 2 jadi 8X kuasa 3 bagi 3. 64 jadi 64X 4 negatif 2. Sekarang masuklah 4 dulu. Masuk atas dulu. Mula-mula 4 kuasa 5. 4 kuasa 5 bahagi 20. Dah tekan kalkulator, dapat ini terus. Lepas tu masukkan 4 ke sebutan kedua.
8 kali 4 kuasa 3 bahagi 3. Dapat ini. Masukkan 4 kepada 64X. 64 kali 4 dapat ni 256. Okay, sekarang tolak. Masukkan negatif 2 ke dalam X. Negatif 2 kuasa 5. Kuasa 5 bahagi 20. Dapatlah negatif 8/5. Masukkan negatif 2 ke negatif 8X kuasa 3/3. Dapatlah 64/3. Akhir sekali negatif 128. Dan kita kirakan semua ni. Dapatlah 1224/5 pi. Pi tu kita biarkan di situ saja. So itulah isi padu dia. Dan unit dia unit kuasa 3. Sebab ini isi padu. Okay. So cara dia pastikan kamu faham. Fikirlah macam mana nak cari luas dulu. Lepas tu tambahkan kuasa 2. Lepas tu tambahkan pi. So okay. So contoh ini. Ini ya. Nak cari luas. Kamikan 0 sampai 5 X kuasa 2 tambah 3. Nak cari isi padu. Letaklah pi kuasa 2 kan ini dan buatlah. Okay, so saya kena biarkan kamu cuba semua ni. Soalan 1, 2, 3, 4 ni memang tak susah sangat. Tengok pun sudah tahulah. Ini soalan biasa, soalan asas. Okay, kita teruskan. Okay, so tengok luas ni dia menghadap ke paksi Y. Menghadap ke paksi Y ya. Okay, so kita tengok konsep dia dulu. Kalau kita ada graf macam ni dan luas dia menghadap ke paksi Y. Bila katakan dia bagi Y sama dengan fx. Sini A, sini B. Nak cari luas ini. Okay. Bila kita nak cari luas itu, kita perlu susun persamaan kita supaya dia menjadi X dalam sebutan Y. Secara umum saya letak macam ni saja. Y dalam sebutan X, susun sampai X dalam sebutan Y. Nah, bila kita kamilkan, kita ambil nilai Y pada paksi Y. A sampai B, kita kamilkan A ke B, GY, DY. Nah, itu rumus untuk luas. Nah, sekarang kita nak bincang pula macam mana kalau isi padu kita, isi padu janaan apabila rantau berlolek dikisarkan melalui 360 darjah pada paksi Y. Maksudnya dia pusing pada paksi Y. Dia pusing pada paksi Y macam ni. So, bayangkan luas ini bila kita pusing, dia akan sampai di sebelah sana. Okay, so macam ni. Jauh sangat. Macam ni. Okay. So bila dia pusing, dia bentuk satu mangkuk macam ni.
So itulah bentuk dia selepas dia pusing. Dan kita nak cari isi padu dia. Kita sama macam tadi, kita kamiran dia sama saja, tapi kita kena letakkan pi di depan dan kuasa 2 di sini. So konsep dia lebih kurang sama. Ini dalam sebutan Y. Dan isi padu dia dikisarkan pada paksi Y juga. Semua dalam Y. Okay, so kita tengok contoh ni. Okay, mula-mula persamaan dia memang X dalam sebutan Y. So kita tak perlu susun ya. Kita bincang dulu. Kalau nak cari luas, cara dia kamiukan dari 0 sampai 3, kamiukan ini. Nah, itu luas. Kalau nak cari isi padu, saya tulis semua dalam luas dulu. Sekarang kita perlu letak pi di sini dan letak kuasa 2 di sini. Nah, itulah tambahan. Letak pi dan letak kuasa 2. Lepas tu saya tahu ni jadi kuasa 4. 2 kali 2 jadi 4. Nak kamiukan ini, Y tolak 1 kuasa 5 bahagi 5 bahagi 1. So 1 tu dari mana? 1 tu nombor di depan Y. Nombor di depan Y macam tak ada nombor. So tak ada nombor maksudnya 1. So kena bagi 1 lah. So ini rumus yang kita belajar sebelum ni. Saya anggap kamu masih ingat. Okay, sekarang kita masukkan 3. 3 tolak 1 jadi 2. 2 kuasa 5. 32 per 5. Sekarang kita masukkan 0. Kali ni masuk 0 dia tak jadi 0 . Masuk 0 tolak 1 negatif 1. Negatif 1 kuasa 5. Masih negatif 1. Negatif 1 per 5. Dapatlah ini pula. Tak jadi 0. Dan kita guna kalkulator. Dapatlah 33 per 5 pi unit 3. Macam tu lah. Okay. So, semua ni pun biasa saja. Hanya kamu perlu ingat lah, kamu perlu susun supaya X dalam sebutan Y. Contohnya ni, kamu perlu susun X sama dengan 10 per Y dan kamu guna 10 per Y untuk buat pengamiran. Katakan ini pula, kena susunkan sampai X kuasa 2 sama dengan Y tambah 3, X sama dengan Y tambah 3 punca atau kuasa setengah. Baru kamiukan itu. Perlu susunkan persamaan. Okay. So, lepas tu kamiuran dia lebih kurang sama saja. Okay, kita teruskan. Okay. Sekarang aplikasi pula. Okay, aplikasi ni kita tengok soalan satu lah. Okey. Okay, aplikasi ni kadar pertumbuhan sejenis bakteria diberi oleh dNdt sama dengan 6T tambah 5. Dengan keadaan T ialah masa dalam minit, jika bilangan bakteria selepas 4 minit ialah 70, cari bilangan bakteria selepas 10 minit. Mungkin kamu fikir, tak tahu macam mana nak buat. Okay, so cara dia, kamu perlu tahu bila dia beri kita dNdt, kita kamiukan dia, kita akan dapat N dalam sebutan T. Okay, N dalam sebutan T. N dalam sebutan T maksudnya macam ni konsep dia. Kalau kita kamiukan dy dx,
kita dapatlah Y. Kalau kita kamilkan di NDT, kita dapatlah N. Okay, dapatlah N lah. Persamaan N lah. Persamaan untuk N lah. Okay, so saya nak carikan N, saya perlu kamilkan 6T tambah 5. Itulah di NDT kita. Okey. Okay, bila kita kamilkan ini, dapatlah 6T kuasa 1 dengan 6T kuasa 2 berdua 5T tambah C. So, memang kamiran tak tentu ni C akan wujud selepas kamiran. Dan kita ringkaskan 3T kuasa 2 tambah 5T tambah C. Macam mana nak cari C? Gunalah nilai yang dia beri. Okay. Dia beri nilai ni. Jika bilangan bakteria selepas 4 minit ialah 70. Maksudnya, bila T ialah 4, N ialah 70. T 4, N 70. Masukkan nilai ini ke dalam persamaan dan kita akan dapat C. 70, 3, 4 kuasa 2, 4, 5, 4 tambah C. Carilah C. 70 tolak 3, 4 kuasa 2 tolak 20, C 2. Bila dapat C, masuklah di sini. Kita dapatlah persamaan N sama dengan 3T kuasa 2, 5T tambah 2. Dapat ni. Bila dapat ni, persamaan ini memang penting. Kita guna persamaan ini untuk jawab apa yang dia tanya pada akhirnya. Cari bilangan bakteria, maksudnya cari N lah. Selepas 10 minit. T ialah 10, N berapa? Kita masukkan. T ialah 10, N tu berapa? So, masukkan 10. Okay, dan kita kirakan ni 300 tambah 50 tambah 2, 352. So, itulah aplikasi pertama. Dia bagi satu terbitan pertama atau dia bagi satu persamaan yang melibatkan pembezaan. Kita kamilkan dia, dapatlah apa yang berada di atas. Kalau atas dia Y, dapatlah Y. Kalau atas dia N, dapatlah N. Persamaan dalam N. Okay. So, dapatlah persamaan tu, lepas tu jawablah. Apa yang dia beri tu, kita jawab. Okay. So, kita tengok aplikasi kedua. Sekarang dia bagi Y sama dengan ni, dy dx sama dengan ni. Jika kamiran gx sama dengan 11, cari nilai k. So, sama juga konsep dia. Kalau kita kamilkan dy dx, kita akan dapat y. Okay. Kamiran ini memang kita sedang kamilkan dy dx. Sebab gx ni dy dx. Kita kamilkan dy dx pada masa ni. Okay, saya tuliskan dulu. Diberi ini sama dengan 11. Kita tahu gx tu dy dx. Bila kita kamilkan dy dx, dapatlah y. Dapatlah y. Y tu apa? Y ialah ni. Inilah y. Bila kita kamilkan dy dx, tulislah ini secara terus. Dapatlah y. Sekarang tak perlu tambah C sebab ini kamiran tentu. Ada had atas dan had bawah. Kita letak macam ni. Dan kita guna had atas dulu. 26. 6 tolak 5. 2K. K tolak 5. Soalan macam ni dia lebih kurang macam soalan peperiksaan.
aplikasi dia. 12. Okay, tolak 5. Cara nak menguasai aplikasi ni ialah kita perlu tengok lebih banyak contoh dan kita biasakan diri lah dengan keadaan yang berlainan. Sekarang nak cari K lah. Tak jadi masalah. Kita hanya selesaikan ni seperti biasa. Okay, dapatlah ni. Okay. Kita tengok lagi. Soalan 3 pula. Soalan 3. Okay. Dia beri luas berlolek. Kalau saya tengok luas ni, dia memang menghadap ke paksi Y lah. Menghadap ke paksi Y. So, saya tahu kalau dia menghadap ke paksi Y, saya susun persamaan ni. Y bagi P. Lepas tu punca kuasa 3. Punca kuasa 3. Punca kuasa 3. Okay. Saya dapat X dalam sebutan Y ya. Dan sekarang saya nak kamilkan dia. Nak kamilkan. Mungkin kamu fikir, wah ini macam mana nak kamil ini. Y kuasa 1/3. Yang bawah tu P kuasa 1/3 sebenarnya. Tapi itu tak perlu hirau. Okay, kita kamil macam ni ya. Kamilkan dari 0 sampai 8P. So, sebab bawah ni 0, atas ni 8P ya. Kamilkan Y 1/3, P 1/3. P 1/3 tu nak buat apa tak perlu buat apa sebab dia pemalah. Pemalah biarlah di situ sama dengan 4. Itu luas yang diberi. So kita boleh keluarkan dia. Pemalah ni boleh keluarkan. Pemalah maksudnya dia nombor lah, nombor tetap. So kita hanya perlu kamilkan ini saja. Y 1/3. Kamilkan Y 1/3 tambah 1 kepada kuasa dia, jadilah 4/3 bahagi 4/3. 8P kosong. Lepas tu kena carilah P. Okay. So 4/3 di bawah jadi 3/4. Lepas tu masukkan hak atas 8P 4/3. Masukkan 0, hilang semua. Okay. So sekarang kita nak selesaikan ni. Saya bagikan kuasa 4/3 kepada kedua-dua ni secara berasingan. Selepas tu saya tekan kalkulator. 8 kuasa 4/3 dapatlah 16. Tiga per 4, 16. P 4/3 sama dengan 4. Okay. 3/4 kali 16 dapatlah 12. Ini dan ini dalam keadaan bahagi ya. Kalau bahagi kita tolakkan kuasa dia. Dia macam ni lah. P 4/3 bahagi P 1/3. Kita tolakkan kuasa dia. Dapatlah P 3/3, maksudnya kuasa 1 lah. Okay, dapatlah P 4/12 iaitu 1/3. Macam tu lah. Okay. So
aplikasi dia memang susah sikit dan kita banyak soalan nak buat ni aplikasi ni dan sudah habis. Okay, so bila tengok sini ni soalan SPM soalan SPM pun lebih kurang macam aplikasi.